Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti buku 5. Ustaz nak mula dah? Nak mula dah? Yang kelima dah? Buku 5. Ada? Ada murid tak datang ni? Ini murid dah. Tak apa, biasa penuh Ustaz. Tak mula penandaan ya. Boleh lah, nanti orang dengar suara Ustaz nak dia datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wa salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini lagi sekali buat sekian kalinya Allah izinkan kita untuk berada dalam taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya di akhirat. Sebelum itu, selalulah ziarahi taman-tamannya. Apa itu taman syurga di dunia? Ialah majlis-majlis ilmu. Nabi berpesan, bila kamu lalu ikut taman syurga di dunia, singgahlah dan petiklah buah-buahannya. Ditanya sahabat, apa itu taman syurga di dunia ya Rasulullah? Jawab baginda, itulah dia majlis-majlis manusia yang berhimpun kerana mengingati Allah. Manusia-manusia yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Puan-puan petang ni berzikir ni, sungguhnya ingatkan Allah. Tak ada ingatkan benda lain daripada Allah Ta'ala. Kerana kita menceritakan hal perkara-perkara yang ada kaitan dengan kehidupan. Yang menjadikan kita ni Allah, yang memuliakan Allah, yang menghinakan Allah, yang memberi kesihatan Allah, yang memberi harta Allah, yang memiskinkan Allah juga. Jadi kita ingatkan Allah tu. Jadi maknanya kita sekarang sedang berzikir. Itu dah dikira sebagai taman-taman syurga di dunia. Sebelum Allah nak bagi kita syurga yang sebenarnya di akhirat. Lazimkanlah, selalulah, biasakanlah
untuk berada di taman-taman syurga-Nya. Nanti Allah akan bagi dia syurga yang sebenarnya. Baik. Mudah-mudahan kita sedar siapa kita, ke mana kita nak pergi ni. Apa kewajipan kita dalam dunia ni? Allah dah khabar siap. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana engkau ni boleh kufur dengan Allah Ta'ala? Macam mana engkau boleh engkar dengan perintah Allah? Sedangkan kamu tu apa tak ada mula-mulanya? Mati. Wa kuntum amwata. Apa tak ada? Pakaian tak ada. Tenaga tak ada. Dokor tak ada. Fa akhiyakum, maka aku hidupkan kamu, kata Allah. Aku hidupkan kamu tu. Nah, summa yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Dari hidup mematikannya. Summa yuhyikum, dah mati dihidupkannya balik. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya. Semua kita akan berjumpa dengan Allah SWT. Jadi macam mana kau boleh kufur tu? Kita akan berjumpa kembali dengan Allah Ta'ala. Akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kata Allah. Pada hari yang semua manusia akan berdiri di hadapan Allah yang menjadikan alam ini. Jadi macam mana kau boleh kufur ni? Sedangkan kita ni lambat laun akan berjumpa kembali kepada Allah SWT. Dan boleh ingkar. Macam mana boleh tak nak ikut perintahnya? Jangan boleh buat larangannya. Sedangkan Allah jadikan kita. Mujur Allah nak jadikan kita. Kalau Allah tak nak jadikan kita, tak ada lah kita. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya. Jadi macam mana kamu boleh kufur, boleh ingkar dengan Allah, dengan perintah Allah. Ini Allah macam heran lah, tapi Allah bukan heran pun. Dia mencabar kita supaya kita taat, karena lepas kehidupan ini kita akan berada dalam kehidupan lagi satu. Mula-mula pergi ke alam kubur, dia panggil alam barzakh. Mula-mula dalam dunia ni kita akan melalui 5 alam. Alam yang pertama sudah kita lalui, iaitu alam arwah. Tahu arwah? Roh kita je ada. Banyak roh kita ni panggil arwah. Badan tak ada, roh je. Dan di zaman itu kita ada pernah menyaksikan Allah Ta'ala. Allah munculkan diri dia. Lalu Allah tanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita pun jawab ramai-ramai, bala syahidna. Apa itu bala syahidna? Bahkan kami menyaksikan kamu, ya Allah. Bala tu bahkan tu syahidna, kami menyaksikan kamu ni. Di situ kita dalam syurga tau. Alam roh dalam syurga. Badan tak ada, roh je. Kemudian kita masuk satu alam yang lain, namanya alam rahim. Rahim dari mana? Perut ibu kita. Itu alam rahim namanya itu. Alam yang kedua, alam rahim. Berapa lama? 9 bulan 10 hari lebih kurang lah. Itu alam rahim. Alam roh tak tahu. Tak berapa lama. Kemudian bapa kita bertemu dengan mak kita, jadilah kita. Kita berada dalam rahim mak kita. 9 bulan 10 hari. Lepas itu kita keluar dari alam rahim mak kita tu, sekarang berada di alam dunia. Di alam ketiga yang sedang kita lalui sekarang ni. Alam dunia. Di dunia ni ikut nasib masing-masing lah. Ikut ketentuan Allah Ta'ala. Ada yang 2 minit dah tak ada dah. Ada yang setahun dah padam. Ada yang 10 tahun dah padam.
Ada yang tak sampai 3 tahun dah padam. Ada yang panjang sampai 100 tahun. Zaman Nabi-Nabi dulu panjang umurnya. 1000 tahun pun ada. 100 tahun dah biasa aja. Tapi akhir zaman ni kata Nabi Muhammad, umur umat aku lebih kurang antara 60 hingga 70 tahun. Siapa dah sampai 60 tahun tu, get ready. This is your time. Siapa yang lebih dari 60, itu subsidi. Tahu subsidi? Tambahan bagi Allah Ta'ala. Yang udah 80, yang cakap ni 80 lebih dah, itu bukan subsidi lagi, namanya apa? Injury time. Tahu apa injury time? Masa kecederaan. Tak ada yang mencapai 500 tahun, tak ada ya. Biasanya lah, kalau Allah nak boleh ya. Ada lagi Nabi-Nabi yang belum mati. Nabi Khidir dikatakan belum mati lagi, 100 tahun umurnya. Nabi Idris di surga sekarang 100 tahun umurnya, 40 tahun umurnya. Nabi Isa masih lagi di langit, dah beribu-ribu tahun juga. Dia masih diangkat ke langit itu umurnya 33 tahun. Dan nanti akan turun nanti di akhir zaman. Tapi manusia macam kita ni, yang biasa macam kita ni, antara 60 hingga 70 tahun ya. Tapi yang muda-muda ni jangan seronok belum. Kerana boleh tak dia mati lebih muda dari itu? Boleh. Mati mana ada rukun. Ada rukun mati. Yang pertama tuai ada. Yang kedua lemah jantung ada. Yang ketiga kecil manis ada. Yang keempat darah tinggi ada. Yang kelima go out ada. Tahu go out? Go out. Apa kata Tuhan? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kita ni nak mati ni. Nak mati apa jadi? Udah mati kita ni, masuk dalam kubur. Dunia habis, serta dunia habis. Kita akan masuk dalam kubur. Berapa lama? Terpulang kan? Sehingga hari kiamat. Ada yang beribu-ribu tahun. Ada yang berjuta-juta tahun. Ada yang tak sampai sehari. Kejap ni kiamat, esok. Kejap ni mati, betul dah kiamat. Dia berada dalam kubur. Tentulah ikut-ikut ketentuan dari Allah SWT. Itu namanya alam kubur atau panggil alam barzakh. Kemudian Allah panggil malaikat Israfil mula-mulanya. Allah hidupkan, semua sudah mati semua sekali, Allah hidupkan Israfil. Israfil membangkit. Apa buatnya? Meniup sangkakala. Dia pun tiup sangkakala. Bila tiup sangkakala, bangun semuanya. Allah kata dalam Quran apa? Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kamu dan semua kamu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Habis bangkit belaka. George Washington bangkit. Abraham Lincoln bangkit. Winston Churchill bangkit. Kenal orang saya sebut nama ni? Joan of Arc bangkit. Napoleon Bonaparte bangkit. Hitler bangkit. Maharaja Hirohito bangkit. Presiden Soeharto bangkit. Ferdinand Marcos bangkit. Ariel Sharon bangkit. Siapa lagi? P. Ramlee bangkit. Oh, itu kalau tak kena melampau lah. Saleh Kamil bangkit. Lagi? Nurdin Ahmad bangkit. Ibrahim Pendik bangkit. Saloma bangkit. Syarifah Aini bangkit. Habis bangkit belakang. Macam cendawan tumbuh. Bila ditiup sangkakala oleh Israfil ya. Lepas bangkit, daripada kubur semua akan menuju ke satu tempat perhimpunan besar. Di mana? Di padang mahsyar. Semua akan berada di padang mahsyar, berdiri di hadapan Allah Taala. Di padang mahsyar lah kita akan berdiri itu, akan dicek beriman ke tak. Dalam ramai-ramai itu dibariskan kepada 120 baris.
Dari 120 baris, ada berapa baris orang beriman? Ya Allah, jenuh dah ngajurnya. Berapa baris? Tengok jari saya, berapa? 3 baris saja. Yang lain, semua kafir. Nak baris yang mana? Siapa nak baris nombor 4 angkat tangan? Ha? Siapa nak baris nombor 4 angkat tangan? Siapa nak baris 120 angkat tangan? Siapa nak baris 100 angkat tangan? Paling ke belakang kalau kita apa? Mudah-mudahan lah, paling ke belakang baris yang berapa? Yang ketiga. Udah 3 baris tu, yang lain tu semua masuk neraka lah. Mana tahu Allah kata wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang-orang kafir itu masuk neraka jahanam berbondong-bondong. Seorang-seorang dentum. Tinggal 3 baris aja yang layak masuk syurga. Bukan masuk syurga lagi, baru layak. Baru ada qualification aja. Tapi belum masuk syurga. Yang 3 baris itu nanti akan dibariskan semula kepada 4 baris. Nah, 3 baris tadi yang layak masuk syurga, yang 117 tu semua dah masuk neraka dah. Tak ada cek. Tak ada perasa-perasa. Terus yang masuk neraka je. Dentum. Nah, 3 baris saja akan diperiksa. Apa jenis perasanya? Mula-mula semua manusia yang beriman, dia ada beriman belakang ni, akan dihisap. Apa hisap? Ambil ayah hisap ayah. Betul, hisap tu kan? Apa tu hisap? Diperiksa, dicek, tengok harta dia ada berapa. Kalau banyak harta, lama lah ceknya. Kalau tak ada harta, tak ada lama ceknya, kejap aja. Macam kita turun dari kapal terbang. Kalau melanggar je tak ada mau baik apa dah, apa kita kesan tu? Jalan le makji katanya. Tapi kalau nolak 18 troli, lama lah cek satu penuh satu troli. Sebab itu orang kaya yang bertakwa, dia lambat masuk syurga selama 500 tahun berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. Tengok lalu, orang kaya yang bertakwa lambat masuk syurganya berbanding dengan orang miskin yang bertakwa. 500 tahun lambatnya. Itu takwa tu. Kalau orang kaya yang sombong lagi lama. Itu cek. Udah cek semua, akan diberi keputusan. Itu kita tahu kita bahagia ke kita menderita, kita seksa ke kena bahagia. Dibagi keputusan. Ya, kita akan dapat keputusan. Ada orang menerima keputusannya atau suratan amalnya tu dengan tangan kanannya, enggak ke tanah. Ada orang menerima surat amalannya atau keputusannya tu dengan tangan kirinya. Ada yang menerima keputusannya, cucuk dadanya sampai ke belakang, ambil dari belakang. Enggak yang mana? Perempuan enggak yang mana? Enggak tangan kanan ya. Ini Allah janji tu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Paling menggembirakan ialah dia, keluarga dia, anak-anak dia, cucu-cucu dia, menantu-menantu dia semua masuk syurga. Ya, itulah yang paling bahagia. Ya. Manusia itu, dia, isterinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, menantu-menantunya semua masuk syurga. Itu paling bahagia. Bukan semua dapat tu. Ada tak yang tak dapat? Ada tak yang tak dapat? Rasul-rasul pun ada yang tak dapat. Nabi Nuh dapat? Nabi Nuh dapat? Ada anak-anak yang tak dapat masuk syurga. Isterinya tak dapat masuk syurga. Nabi Lot dapat? Tak dapat juga, isterinya tak dapat masuk syurga. Jadi mudah-mudahan kita semua keluarga kita masuk syurga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
Jangan kanan. Siapa tak nak angkat tangan? Siapa tak nak menerima kitabnya dengan tangan kanannya? Yang kedua, menerima kitab dengan tangan kiri. Dia masuk dalam golongan kiri. Golongan kiri. Apa golongan kiri itu apa dia? Allah khabar dalam Quran. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim. Golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu berada dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas-panas, udara yang panas-panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Siapa nak? Itu golongan kiri. Sebab itu golongan kiri itu dia masuk neraka dulu. Dah habis dosa dalam neraka, baru dia keluar dalam neraka itu, baru keluar pergi masuk ke dalam syurga. Tapi dia ada iman. Ini semua cerita orang beriman lagi ni. Tapi masuk neraka dulu. Siapa nak kenal? Siapa nak masuk neraka dulu? Lalah masuk syurga juga tak nak. Tak nak gitu. Tak nak, kalau boleh jangan kali-kali masuk neraka. Itu golongan kiri. Ya. Sudah 3 tu. Yang pertama masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua masuk syurga tapi lambat. Kerana apa? Kerana kena hisab. Yang ketiga masuk neraka dulu. Yang keempat golongan tengah-tengah. Bila ditimbang 50% pahala, 50% dosa. Terhegi-hegi di atas titik siratul mustaqim tu. Nak masuk syurga tak cukup pahala. Nak masuk neraka tak cukup dosa. Jadi Abang tabir lah di atas titik sirat tu. Merayu pada ahli-ahli syurga tu. Ya, tolonglah Mina, bagi aku satu pahala. Aku nak masuk syurga ni, kata. Mina tengah berdendang sayang dengan bidadari. Pedulinya beda. Ya. Tolonglah Leman, bagi aku ni satu pahala. Aku nak masuk syurga juga, kata. Leman tengah meluk bidadari. Pedulinya beda. Nah, begitulah merayu-rayu. Tak berapa ribu tahun, tak tahulah. Akhirnya adalah golongan yang simpati, yang kesian dengan mereka. Bagi mereka itu satu pahala. Nah, dapat dia masuk syurga, ya. Oleh kerana kemurahan hati orang yang bagi itu, dia dapat syurga yang tertinggi. Walaupun ibadahnya tak melayakkan dapat syurga yang demikian. Itu keadaan akhirat. Sudah mati itu. Itu keadaan yang berlaku, ya. Itu golongan tu. Lepas ada hisab, diberi kitab, kemudian ditimbang. Sudah timbang tadi dah. Ditimbang dah. Kemudian last sekali, semua kita akan diperintahkan supaya meniti siratal mustaqim. Meniti siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Satu jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Nak masuk syurga, kena meniti siratal mustaqim. Jalan bawah ada siapa nak? Di bawah titik siratul mustaqim tu ada juga jalan. Apa yang ada di bawah? Apa yang ada di bawah titik siratul mustaqim tu? Neraka. Siapa nak? Kalau naik ke bawah lalu boleh ke bawah tu. Di atasnya, kalau tak nak masuk neraka, kena lalu ke atas. Ya. Jauhnya dari tepi ke tepi 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Besarnya lebih kecil daripada rambut. Lebih halus daripada rambut. Keadaannya lebih tajam daripada mata pedang. Itu titik siratul mustaqim. Kalau logik kita fikir-fikir boleh lepas kan. Ada pula pengait. Di atas titik siratul mustaqim tu ada pengait. Tak pengait? Ya Allah, dia tak tahu apa pengait. Bukan pengat. Pengat lain pengait. Ngait apa? Ngait nyong. Narik orang. Supaya jatuh ke bawah. Bawah ada apa? Di bawah titik sirat tu ada apa? Ada neraka. Ya. Dia panggil kalalib. Bahasa rasminya kalalib. Dalam hadis sebab apa? Wabihi kalalib. Katanya. Ada padanya pengait yang mengait orang masuk dalam neraka. Itu titik siratul mustaqim. Jauhnya tadi berapa? 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun menurun, 5,000 tahun mendatar.
Itu titik siratal mustaqim. Boleh lepas tak? Boleh. Ada yang lepas. Ada yang boleh menyeberangi titik siratal mustaqim itu cepat seperti kilat menyambar. Rasul-rasul apa itulah. Ya, ada yang seperti burung terbang. Burung terbang tak ada apa yang halang dia. Ada yang meniti siratal mustaqim itu seperti kuda berlari. Laju dah? Kuda berlari. Lajulah. Ada yang meniti siratal mustaqim itu seperti orang berlari. Seperti pelari pecut yang terhanda di dunia ni. Namanya apa? Usain Bolt. Macam itulah. Ada yang berjalan kaki. Ada yang merangkak. Ada yang mengesut. Itu keadaan meniti siratal mustaqim. Kalau berjaya ke mana? Kalau berjaya ke mana? Surga lah. Kalau tak berjaya, jatuh dalam neraka. Kata kalau dah berjaya, ya, dapatlah kita masuk syurga. Sebelum masuk syurga, kita akan berjumpa dengan satu keadaan dipanggil kolam air. Ini muka surat nak baca petang ni. Buka muka surat 202. Ya. Kolam air. Saya tak kerti nyebut kolam air tu. Kolam air tahu. Ada kolam air. Di mana dapat kolam air tu? Di mana terdapat kolam air tu? Di pintu syurga. Ya, di pintu syurga. Tapi syaratnya lepas dulu. Bila lepas titik siratal mustaqim tu, di pintu syurga tu ada kolam air. Dipanggil telaga Al-Kautsar. Tak pernah tengok kayak ni. Inna a'tainakal kautsar. Tahu tak? Itu dia. Itu kolam air. Panjangnya, lebarnya, tingginya sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan. Itu lagi Al-Kautsar. Khusus untuk Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Bukan Nabi lain tak dapat. Umat Nabi lain pun tak dapat. Ini untuk Nabi Muhammad je. Allah kata inna a'tainakal kautsar. Kal tu untuk kamu. Al-Kautsar. Kamu tu untuk Muhammad. Minum airnya. Sekali minum tidak akan dahaga selama-lamanya. Artinya dalam syurga tak minum ya. Puan-puan, dalam syurga tak minum ya. Kita jawab ni. Minum. Tapi bukan minum kerana dahaga. Dalam syurga mana ada dahaga? Dahaga itu merupakan penderitaan. Dan syurga mana ada menderita? Adakah lapar dalam syurga? Tak ada. Atau tak makan ke? Makan, tapi bukan kerana lapar. Dia makan kerana nak makan. Minum dah? Minum. Bukan kerana dahaga. Dia minum kerana nak minum. Kerana seronok nak minum. Tidur dah? Tidur. Tapi dia tidur kerana nak tidur. Bukan kerana mengantuk. Jadi syurga ada mengantuk kan? Tak ada. Yang gemar mengantuk bila? Yang gemar mengantuk bila? Dunia ni. Tengah ngaji boleh mengantuk. Tengok ada tak? Belum lagi ni. Sikit-sikit lagi. Lebih-lebih maghrib. Kadang saya ngajar tu ya. Nyandor aja tu. Bila nyandor tu terbuka mulut. Buka mulut macam tu. Tapi dalam syurga tak ada mengantuk. Ada tidur, tapi tidur kerana nak tidur. Itu. Mana ada penderitaan dalam syurga? Mana ada penat dalam syurga? Mana ada letih dalam syurga? Mana ada jemu dalam syurga? Mana ada duka cita dalam syurga? Seronok aja ya. Itu. Ya, sekali minum airnya tidak akan dahaga selama-lamanya. Di situ terdapat cawan-cawan seperti bintang di langit itu, macam bintang tu, banyak. Banyak benar cawan-cawannya, gelas-gelas ya. Tingginya sebulan perjalanan. Panjangnya begitu juga sebulan perjalanan. Lebarnya juga sebulan perjalanan. Itu telaga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nak kita nak? Di pintu syurga tu. Tapi setelah dia berjaya meniti siratal mustaqim. Tengok apa kata Nabi. Apa kata kitab ni. Tengok baca kitab ni. Buka muka surat 202 ya. Jumpa? Jumpa. Kolam air.
wajib kita beriman kepada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak sebut sallallahu alaihi wasallam, dia kerekut, bakhil, angkat jarin. Jadi kalau sebut Rasulullah, jawab sallallahu alaihi wasallam. Mengenai kolam air yang Allah kurniakannya, Allah kurniakan pada dia aja, kepada Nabi dan umatnya, kita lah, pada Nabi Muhammad dan juga umatnya, pada perempuan ni. Kerana hadis yang mutawatir, seperti mutawatir itu tidak diragukan lagi, ramai perawinya, cukup ramai, kumpulan perawi itu ramai benar, tak boleh nak diragu-ragukan lagi. Itu namanya mutawatir. Paling tinggi martabat hadis ialah hadis mutawatir. Di bawah hadis mutawatir baru hadis sahih. Yang diriwayatkan lebih daripada 30 orang sahabat. 30 orang. Tak mungkin mereka itu menipu, tak mungkin mereka itu berdosa. 30 orang semuanya sahabat, ada ke berdosa? Mereka sudah dididik oleh Nabi. Ada ke sahabat dosa? Ada sahabat temerang? Tak ada. Sahabat itu Nabi puji. Ashabi kan nujum, kata Nabi. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana sahabat itu, kamu akan dapat petunjuk. Itu sebab hadis ini kata mutawatir, yang diriwayatkan oleh lebih daripada 30 orang sahabat. Orang yang pertama mendatangi kolam air ini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar pun? Kemudian diikuti oleh umatnya. Diikuti oleh umatnya, kita, perempuan, saya, Tok Imam. Umat Nabi Muhammad lah. Lagi apa? Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Lagi apa? Tuan Ibrahim Tuan Man. Lagi siapa? Ya Allah, tak tahu dia nama-nama ke? Lagi siapa? Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Lagi? Tuan Guru apa? Ismail Qamus. Dr. Mahathir. Ada yang kata Dr. Mahathir. Dr. Mahathir, ya betul ya. Mudah-mudahan. Najib Abdul Razak, mudah-mudahan ya. Ya tu. Kita tangkap baik belakang ya. Itu yang dulu, tapi yang didahului oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh umatnya. Orang-orang kafir, orang kafir itu tak lepas pun. Tak lepas apa titi siratul mustaqim itu. Ditahan daripada menghampiri kolam ini ya. Begitu juga golongan yang derhaka. Dan yang mengerjakan dosa-dosa besar. Yang buat dosa besar tak dapat ya. Walaupun dia umat Nabi, buat dosa besar tak dapat. Mendatangi kolam ini berlaku setelah berhimpun di padang mahsyar yang mengandungi huru-hara dan penghadapan di hadapan Allah, hisaban amalan, membawa surat amalan dan lain-lain lagi. Ini hadis ya. Cerita keadaan orang di Telaga Al-Kausar tu. Ya. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ana faradkum 'alal haudhi man warada syariba wa man syariba lam yatma'a abadan wala yaridanna alayya aqwamun aghrifuhum wa ya'rifunani thumma yukhalu baini wa bainahum fayaqulu innahum ummati fayuqalu innaka la tadri ma amilu bi ya'daka ba'daka fa aqulu suhqan liman badala ba'di. Saya lah, ini Nabi ngapa ni ya? Saya siapa? Nabi lah, bukan Ibrahim. Saya lah kata Nabi yang mula-mula mendatangi kolam air. Siapa yang mendatanginya
akan dapat minum. Siapa dekat dengan kolam air tu dapat minum. Dan siapa yang dapat minum, ia tidak akan merasai dahaga selama-lamanya. Dan sesungguhnya akan datang kepadaku beberapa kaum yang aku kenal. Aku kenal apa tu? Umat aku. Dan mereka kenal akan aku, tetapi disekat oleh mereka. Dia disekatkan di antara aku dengan mereka. Aku tak boleh jumpa dengan mereka, mereka tak boleh jumpa dengan aku. Ya. Baginda khabar dengan mereka tu. Baginda menjelaskan lagi, mereka itu adalah umatku. Jangan khabar dengan mereka, itu umat aku tu. Lalu dikatakan kepadaku, engkau tidak mengetahui apakah mereka telah lakukan selepas engkau wafat. Kamu dah meninggal, apa dia buatnya? Nari dah, joget dah, nyembah patung dah. Menjadi kufur boleh, tak dapat ya. Itu kamu tak tahu ya. Maka aku pun berkata, celakalah, kataku ya. Karena mereka tu, mereka itu apa? Derhaka apa itu? Sahkan. Bukan sahkan, sohkan ya. Liman badala ba'di. Siapa yang selepas aku tu menukar haluan imannya. Itu telaga Al-Kausar ya. Tak dapat minum airnya. Walaupun dapat masuk surga, tapi tak dapat minum airnya. Kemudian apa kata Uqbah bin Umar menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fasalli ala ahli Uhdin salatahu ala al-mayyiti summa sarifa ala al-minbari faqala inni farata lakum wa ana syahidu alaikum wallahu la nazaru ila haudil an wa inni qad uqtitu mafatihi apa tu khazani al-ardi au mafatiha ardi wa inni wallahu ma akhafu alaikum anna nusriku ba'di walakin akhafu an tanafasu fiha. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke mana? Untuk melakukan solat jenazah. Nak sembahyang orang mati ke atas pahlawan yang mati syahid. Pahlawan tu mati syahid di dalam peperangan. Jadi lepas peperangan Uhud ya, dia keluar nak sembahyang jenazah. Sebagaimana solat jenazah ke atas mayat yang bukan yang bukan mati syahid. Kalau syahid tak boleh sembahyang. Orang yang mati dalam peperangan, mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disemayangkan, tapi terus ditanam. Itu orang mati syahid. Tapi dalam perang Uhud ada yang mati tapi bukan syahid, bukan terbunuh, ya? Tapi dia mati aja. Adalah sakit ke apa ya? Jadi Rasulullah keluar nak sembahyang jenazah orang tu. Sebagaimana solat jenazah ke atas mayat bukan mati syahid. Tetapi hal itu tidak dilakukannya, tak dibuatnya. Baginda kembali tak jadi sembahyang dan menaiki mimbar. Tak jadi sembahyang, dia naik mimbar. Mimbar tu apa? Ya Allah, mimbar tu apa bendanya? Tempat orang baca khutbah tu lah, itu namanya mimbar ya. Menaiki mimbar lalu berkata, sesungguhnya aku orang yang mendahului kamu mendatangi kolam air, iaitu Al-Kausar tadi ya, kolam air, dan aku juga menjadi saksi ke atas kamu. Aku juga menjadi saksi ke atas kamu. Demi Allah, aku sekarang melihat
kolam airku. Aku nampak. Dan sesungguhnya aku diberi kunci. Ya. Kunci gudang kekayaan bumi. Aku diberi kunci gudang kekayaan. Kalau aku nak kaya boleh. Gunung Uhud tu boleh jadi emas tu. Tapi aku tak nak. Kekayaan bumi. Demi Allah aku tolak. Nampak? Aku tidak takut. Aku tidak takut gudang kekayaan bumi. Demi Allah aku tidak takut kamu mensyirikkan Allah. Aku kan takut kamu menjadi syirik, tak ada. Kerana aku yakin bahawa kamu tidak akan melakukan demikian. Aku tak takut bahawa kamu tak akan syirik. Tapi akhir zaman ada tak manusia syirik? Ada. Zaman Nabi tu sahabat-sahabat tak ada syirik ya. Tetapi yang paling aku takut ialah kalau kamu berlumba-lumba merebut harta kekayaan dunia ya. Yang aku takut tu. Sepeninggalan aku, bila dah mati kamu rebut harta dunia. Memang itulah manusia pun. Rasulullah dah wafat, manusia berlumba-lumba mencari dunia je. Tak kira halal ke haram ke rasuah ke tipu ke rompak ke scam ke. Asal janji dapat. Ya keadaan yang berlaku sekarang ni. Ini yang berlaku. Itu sebab besok udah nak kiamat besok. Ekonomi manusia makin lama makin bagus, makin lama makin baik, makin lama makin bagus. Apa dia? Beras. Dah rebut-rebut ya. Tak kira bertolak-tolak. Bertampur-tampur mana, bertarik-tarik rambut mana. Nak dapatkan beras. Itu belum lagi, itu belum, itu sekarang ni ekonomi belum lagi maju lagi ya. Sampai satu masa besok ekonomi manusia melonjak-lonjak. Kaya-kaya belaka. Sehingga nak berzakat pun tak ada tempat nak zakat. Dekat nak kiamat Rasulullah. Tak tahu bila masanya. Mungkin sikit lagi ya, sikit lagi masa. Nak berzakat pun tak ada tempat nak berzakat. Nak bagi orang ni, aku banyak kan. Bagi aku duit banyak, tak kesior kan. Kemudian, apa lagi berlaku? Perempuan melebihi orang lelaki. Nisbahnya macam mana? Nisbahnya 50 orang perempuan hanya berbanding dengan 1 orang lelaki. Jadi kalau ada orang lelaki nak kahwin 50 orang bini, tengoklah zaman tu. Dia tak ada pilihan, lantak lah. Tu yang bangkit. Tak ada pilihan, itu je lah. Terima je lah ya. Itu akhir zaman tu. Sebelum ditiup sangkakala. Sangkakala akan tiup 3 kali. Kali pertama tiup huru hara yang amat dahsyat. Kali kedua tiup, mati semua yang menyawa. Udah mati semua, dibangkitkan semula Israfil itu. Tiup kali ketiga. Apa dah? Apa jadi? Bangkit semua dari kubur. Itu 3 kali ya. Yang pertama huru hara yang amat dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, kata Allah. Pada hari itu manusia-manusia dah lupa. Ada saudara-saudara yang dah tak ingat, adik-beradik tak ingat. Mak pun tak ingat, bapak pun tak ingat. Sahabat pun dah lupa. Dan anak-anak pun tak ingat masa itu. Masing-masing ingatkan apa yang akan berlaku. Lepas ini apa? Lepas ini apa? Mana? Itu huru-hara yang amat dahsyat. Ketika itu. Kemudian tiup yang kedua, habis mati belakang. Manusia mati, malaikat mati, pokok mati, binatang mati, jin mati, iblis mati. Lagi apa? Burung mati, ikan mati. Asal ada nyawa matilah. Habis mati. Last sekali mati siapa? Yang last sekali mati siapa? Allah. Allah mati ke? Siapa last sekali? Malaikat maut. Itu last sekali ya. Last sekali malaikat maut mati. Udah mati semua, dihidup semula. Nombor 1 dihidup Allah siapa? Israfil. Israfil hidup. Dia pun tiup. Cari capai sangkakalianya dia pun tiup. Hidup semua. Bangkit semua. Itu yang berlaku di akhirat maksudnya. Tapi sebelum ini kita tengah baca kolam air dulu. Tentang kolam air tadi ya.
Tapi tidak terjadi di semalam jenazah tadi. Dia naik atas mimbar. Lalu berkata, sesungguhnya aku orang yang mendahului kamu. Aku yang mula-mula mendahului kamu mendatangi kolam air. Dan aku juga menjadi saksi di atas kamu. Demi Allah, aku sekarang melihat kolam airku. Apa nampak kolam airku sekarang? Masa itu belum meninggal lagi ya. Tapi dia nampak. Dia nampak kolam air tu. Nabi memang belum meninggal lagi. Tengah hidup lagi. Aku nampak kolam air tu. Dan aku juga menjadi saksi ke atas kamu. Demi Allah, aku sekarang melihat gudang kekayaan bumi. Aku nampak gudang tu. Aku ditawarkan kekayaan di dunia ni. Demi Allah, aku tidak takut kamu mensyirikkan Allah. Aku tak takut kamu jadi syirik. Tak ada. Kerana aku tahu kamu tu akan mempertahankan iman kamu. Tak ada syirik. Kerana aku yakin bahawa kamu tidak akan melakukan demikian. Tetapi yang aku takut ialah kalau kamu berlumba-lumba merebut harta. Sekarang ni dah mula dah berlumba. Dah mula ke belum berlumba-lumba mencari harta? Dah mula ya. Berlumba-lumba mencari harta. Kekayaan dunia dan juga sepeninggalan aku. Itu yang ditakut tu. Akhirnya masing-masing nak mencari harta aja. Riba ke tak kira, curi ke tak kira, nipu ke tak kira. Asal lepas aja ngap. Itu yang akan berlaku. Sekarang sedang berlaku pun. Asma binti Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ala al-haudi hatta unzuru man yaridu alayya minkum wa khadu anasun min zawni fa aqulu ya rab minni wa min ummati faqalu ama sya'arta ma amilu ba'dak tu selepas kamu. Wallahi ma yarihu ba'daka yarijuna ala aqabihim. Sesungguhnya aku berada di atas tepi kolam airku. Kata Nabi, aku berada di tepi kolam air aku ni, kolam Telaga Kausar tadi. Hingga aku melihat orang-orang yang datang kepadaku daripada golongan kamu. Dan sesungguhnya ditarik manusia yang hendak tengok. Ditarik manusia yang hendak datang kepadaku. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, mereka itu adalah daripada golongan dan daripada umatku, dari golonganku dan umatku. Maka dijawab kepadaku, tidakkah engkau mengetahui apakah yang mereka lakukan selepas daripada wafat kamu tu? Kamu tak tahu apa yang berlaku lepas tu? Mereka tu menjadi balik menjadi apa? Derhaka kepada Allah. Demi Allah, selepas engkau wafat, mereka telah menjadi apa? Telah kembali kepada agama kafir. Ada yang kembali menjadi Kristian, ada yang kembali menjadi Hindu dan sebagainya. Itu akhir zaman. Mudah-mudahan tak masuk kita lah ya. Kita beriman juga, mesti beriman kepada kolam air itu, dan kita memahaminya mengikut nas hadis yang disebut. Ikut nas tu seperti keterangan hadis yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menjelaskan sifat-sifatnya. Sifat kolam tu ya, tanpa menambah dan mengurang, ikut apa yang disebut dalam hadis ya. Tak ada kurang, tak ada tambah. Ikut aja ya. Penulis kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata,
Ya, kesimpulan daripada hadis-hadis yang menyentuh hal sifat kolam air itu adalah seperti berikut. Ini dia punya sifat-sifat kolam air. Ia adalah sebuah kolam air yang besar. Ya, sebulan perjalanan. Besar tu ya. Ia adalah tempat minum yang mulia. Orang yang mulia aja, ahli syurga yang dapat minum itu. Kemudian ia adalah lanjutan daripada minuman dalam syurga. Lanjutan dari minuman dalam syurga. Kemudian daripada kolam Al-Kausar, nama kolamnya Al-Kausar. Airnya lebih putih daripada susu. Itu airnya. Lebih putih daripada susu. Lebih sejuk daripada air batu. Sejuk, sedap tak? Sedap dah air sejuk. Kalau tengah dahaga tu, dapat tengah puasa tu dapat air macam. Oh, sedap penuh dia. Lebih sejuk daripada air batu. Lebih manis daripada manis lebah. Lebih manis dari madu. Lebih harum daripada kasuri. Kasuri tu apa? Kasuri tu apa? Kacang hijau kebui, boleh-boleh dengan tepung tu goreng ya. Ya itu kan? Itu kuih kasuri. Kasuri ni apa? Ayo wangi syurga. Dalam bahasa Arabnya min sin kap, miskun ya. Min sin kap. Ya, min sin dapat mis, kap 2 dapat kun, miskun. Itu kasuri. Kat Melayunya kasuri. Lebih wangi daripada kasuri. Kemudian lagi apa sifatnya? Ia adalah sebuah kolam yang sangat luas. Panjang dan lebarnya sebulan adalah sama. Panjang lebarnya berapa? Artinya dia 4 segi tepat. Panjangnya sama, lebarnya sama, tinggi pun sama. Jarak di antara 2 tebing kolam itu kadar perjalanan sebulan. Dah saya cerita tadi dah. Jaraknya sebulan perjalanan. Sebulan. Nak tahu? Start jalan kejap ni. Sebulan lagi berhenti. Tahu mana? Bermula dari Taman Samudra. Dia berjalan menuju Kuala Lumpur. Mana boleh sebulan berjalan. Sebulan lagi mana? Dia sampai Kuala Lumpur. Sampai Johor. Kau betul dari sini ke Johor. Panjang ke dah? Sebulan perjalanan. Tiap-tiap kali diumumkan daripadanya, ia bertambah luas. Lagi diminum, bertambah luas. Lagi minum, bukan diumum, diminum. Setiap kali diminum, bertambah luas. Lagi minum, lagi luas. Lagi minum, lagi luas. Artinya dia bukan mengecil ya. Paling makin lama makin besar, makin lama makin besar. Maha suci Tuhan yang tidak ada tidak ada sesuatu pun yang boleh melemahkannya. Tak ada apa yang boleh melemahkan Telaga Al-Kausar itu ya. Kemudian lagi apa? Di antara hadis-hadis yang menerangkan sifat kolam air itu ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawdu masiratul syah ma'uhu absu min labanin wa rihatu atyabu min misk wa karanu kan nujumin nisa man syariba minha fala yatma'u abadan. Kolam air aku itu kolam air aku ini apa namanya? Luasnya kadar perjalanan 1 bulan. Sebulan jalannya. Airnya lebih putih daripada susu. Lebih putih dari susu. Buahnya, baunya lebih wangi daripada kasuri. Baunya lebih wangi daripada kasuri. Lagi apa? Alat penceduknya. Alat penceduknya bertaburan seperti bintang-bintang di langit. Macam itulah. Banyak ke sikit? Bintang di langit. Jadi cukup untuk semua orang. Seperti bintang di langit.
Siapa yang dapat meminumnya, ia tidak akan dahaga selama-lamanya. Sekali lagi. Tidak akan dahaga selama-lamanya. Ya. Ringkasnya, hadis-hadis yang menerangkan sifat kolam air itu adalah banyak sekali, sampai kepada peringkat mutawatir. Hadis ini sampai mutawatir. Apa mutawatir artinya apa? Tak diragukan lagi dah. Ramai benar perawinya. Ya. Mempercayainya termasuk dalam iman. Wajib percaya. Kalau siapa tak percaya, kafir. Wajib tak percaya ada Telaga Kausar? Wajib. Siapa tak percaya macam? Jadi kufur. Ya? Jadi tak beriman jadinya. Boleh membatalkan syahadah. Berkata Al-Qadhi Al-Iyad. Qadhi namanya Iyad. Ya? Rahimahullah Ta'ala. Hadis-hadis yang menceritakan hal kolam air ini adalah sahih. Sahih itu artinya sah, itu hadis. Bukan reka-reka. Beriman kepadanya adalah satu fardu wajib. Mempercayainya adalah apa? Adalah termasuk dalam al-iman. Orang beriman mesti percaya dengan dia. Kalau dia tak terima imannya. Menurut pendapat ahli sejarah, ahli sunnah wal jamaah, mengatakan sifat kolam air itu adalah seperti yang dijelaskan oleh zahir nas hadis tadi, ya. Jelaskan itu. Kita tidak mentakwil, tak ada takwil itu beri makna lain. Tidak takwil. Ya, sanadnya dan diriwayatkan oleh sekumpulan ramai daripada kalangan sahabat. Hadis itu dikeluarkan oleh Muslim. Pentingnya hadis sahih itu dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Daripada Rasulullah, daripada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar bin Al-As, Aisyah pun ada yang mengeluarkan hadis itu. Ummu Salamah, lagi apa lagi? Uqbah bin Amir. Banyaknya sahabat-sahabat yang mengeluarkan hadis itu. Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah bin Al-Yaman, Harithah bin Wahab, Al-Mustawrid, Abu Dzar, Sauban, Anas bin Malik, dan Jabar bin Samrah. Jabar bin Samrah. Jabir bukan Jabar, Jabir bin Samrah. Dan dikeluarkan oleh imam-imam lain daripada riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lagi kuat-kuat tu hadis ni. Zaid bin Arqam, Abi Umamah, Abdullah bin Zaid, Abi Barazah, Suwaidi bin Jabalah, Abdullah bin Al-Sanabahi, Al-Bara' bin Azib, Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar. Lagi siapa? Khawlah binti Qais. Dan lain-lain lagi. Banyaknya perawi. Jadi tak dapat tak dapat dinafikan. Tak boleh ragu-ragu. Kena percaya. Kerana terlalu ramai. Takkan dalam ramai-ramai ada yang bohong, ada kan? Ada yang berdosa tak? Tak boleh, tak mungkin, ya. Sebahagian daripada nama-nama sahabat yang disebut ini sudah pun menunjukkan bahawa hadis mengenai kolam air itu adalah mutawatir. Apa itu mutawatir? Tidak diragukan, ya. Tidak lagi dia tak syak lagi dah. Mesti betul. Setelah setengah hadis-hadis sahih yang lain menerangkan bahawa tiap-tiap orang-orang Nabi ada kolam airnya. Ada lain kata. Nabi Musa ada kolam lain, Nabi Isa ada kolam lain. Tapi yang masyhurnya kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kausar. Ada kolam mereka sendiri. Tetapi kolam air Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih besar, lebih manis dan lebih banyak orang yang mendatanginya. Itu cerita kolam air.
Nah, yang ke-10 meniti neraca timbangan. Ada timbangan itu. Akan ditimbang. Itu kan yang berlaku di akhirat tu. Ada timbangan. Tengok mana berat. Dosa ke pahala? Perempuan nak dosa ke nak pahala yang berat? Nak dosa apa nak dosa pahala dosa yang berat? Itu kan akan timbang. Ada dacing maksud tahu. Ada dacing besar-besaran. Menimbang pahala dan dosa. Kalau berat pahala, layaklah masuk ke dalam syurga Allah. Kalau berat dosa, maknya adalah hawiyah. Hawiyah tu apa? Api yang bersangatan nyalanya. Itu dia. Ya, nanti kita akan bicara tentang neraca akan datang. Alright. Cukup. Dah pukul 6. Ada permintaan dari saya tadi pukul 6 dia nak ambil gambar semua katanya. Jadi semua sekali nak ambil gambar. Nak masuk dalam apa? Dalam Facebook masjid ni. Jadi jangan lari ya. Baik. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No. Anda ada kamu putih apa yang mana? Has anybody got any problem? No problem. Oh, alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Atau kerana bijak ke atau kerana nak lekat balik? Nak dekat balik tu sebuah lah. Saya dah putang aja ni. Lama sikit nak dekat balik tu. Okey, sekian dulu aku qauli. Udah ambil gambar? Udah, alhamdulillah. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.